Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sendiri yang memberikan kepada kita rasa kesyukuran untuk kita memuji kepada Allah, dan sesungguhnya sekalian alam yang Allah jadikan seluruh makhluknya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sama ya Allah dikau sendiri yang tahu memuji dirimu sendiri ya Allah. Jadikan setiap kalam-kalam, patah-patah kalam kami ini, pujian-pujian itu adalah sebenarnya dari sisimu ya Allah. Dan sesungguhnya engkau sentiasa berada di dalam keadaan keasyikan engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Maka tidaklah layak kami ini tanpa keizinanmu untuk kami memujimu ya Allah. Ya Allah, inilah puji yang sebenar-benar puji, yang layak hanyalah engkau memuji dirimu, kerana engkau yang mengetahui dirimu sendiri ya Allah. Ya Allah, berikan kami kefahaman di sisimu hingga kami sentiasa tidak was-was dan tidak syak lagi ya Allah, dan bertambah kami daripada ainul yakin kepada haqqul yakin hingga kami tenggelam dalam kamalul yakin. Ya Allah, ya Allah, dengan syafaat bisyafaatin Nabi kekasihmu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abina wa ummahatina wa ma hawa anbiya wal auliya wa syuhada wa siddiqin wa ila syaihiril malaikati muqarrabin wal ghaib. Ibu bapa kita, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, saudara mara, nenek moyang keturunan kita, semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat daripada zaman Nabi Adam hingga sekarang, dan juga semua makhluk-makhluk yang Allah, yang engkau sendiri jadikan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga ma'rifatullah, di mana kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah, di mana Allah membukakan pengetahuannya itu
Maka sekiranya tidak Allah bukakan pengetahuan, kefahaman di sisi Allah, maka jahillah kita ini. Maka Allah lah yang memberikan, membukakan pintu-pintu yang kita ini tidak tahu. Kita ni fakir sebelumnya, langsung tak tahu apa. Jadi Allah yang membukakan pintu mukasyafa ghaibu untuk kita diberi kenal dari sisinya tentang dirinya. Alhamdulillah, hingga kita tidak was-was lagi, kita haqqul yakin bahawasanya kehidupan kita ini adalah kehidupan menceritakan tentang tajalli, kisah-kisah apa yang Allah nak nyatakan, iaitu tentang keesaan dirinya. Bukannya cerita sekalian alam yang Allah jadikan ceritanya untuk selain daripada Allah, melainkan apa pun yang Allah zahirkan sejak dahulu di mana makhluk yang pertama Allah ciptakan, Allah tajalikan, iaitu Nur Muhammad, sampai sekarang, sampai kiamat, sampai bila-bila pun Allah jadikan, maka tetap juga tidak lari daripada tajuk La ilaha illallah. Seperti mana 124,000 para nabi, para rasul itu beriman, meyakini, mengimani La ilaha illallah, iaitu benar-benar merasakan tidak ada keakuan dirinya, tidak ada lagi cerita dirinya, tidak ada lagi perangai-perangainya, melainkan itu semua adalah af'al, asma, sifat dan juga zat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mereka memakrifatkan. Mereka menjaga makrifatnya tanpa merasa ada keakuan diri dan terus mengesakan Allah seperti mana Allah tetap azali, abadi, awalul, akhirul, zakhirul, batin, meliputi segala sesuatu sekalian alam ini. Allah jadikan nyata dan jelas, meliputi adalah segalanya, titik menyatakan yang ada, yang tunggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik makrifat itu daripada huruf yang dipanggil huruf nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Surah Al-Qalam, Allah mengatakan nun itu adalah nur, titiknya itu adalah ma'rifatullah, menunjukkan titik itu adalah di atas, menyatakan sekalian alam ini berasal daripada titik nun, nur, cahaya yang Allah jadikan. Allahu nurus samawati wal ardh, menunjukkan sebelum ada sekalian alam lapis langit dan bumi, sebelum ada maka nur, titik nur yang Allah jadikan meliputi sekalian alam, maka kita tenggelam di dalam makrifat huruf nun. Maka itu bila angkat takbiratul ihram, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, maka huruf nun itu adalah kenderaan untuk mi'raj. Ya, pastikan bila mengangkat takbiratul ihram, jangan usolli lagi. Dan nampak dah makna kita dah terkumpul, roh kita telah lebur di dalam Allahu Akbar. Tadabbur Allah Akbar tu tak ada kita, yang ada kebesaran Allah. Maka di situ kenderaan tu akan bawa kita mi'raj. Jadi nur tu tenggelam di dalam nur. Macam kita pintu nak tidur. Kita dapat tak rasa ngantuk tu tadi, nikmat ngantuk. Ni waktu solat, nikmat solat tu, anak kunci dia tu bila kita mati tak ada, maka yang ada di waktu tu nur, keluarlah roh kita di situ, maka lekatlah makrifat pada titik makrifat nur tu tadi. Kita nampak cahaya, tenggelam dalam cahaya tu, lebur di situ kita mi'raj. Tak ada dah. Tapi kalau kita belum sampai di situ, perlu kita ni mengaji betul-betul sampai. Ada orang sampai 6 bulan latihannya untuk nak masuk dapat anak kunci solat. Itu anak kunci solat takbiratul ihram, nampak huruf nun, supaya kita nanti ma anta bin ni'mati
maka engkau Muhammad sebenarnya bukanlah gila, tapi engkau tenggelam di dalam keasyikan dengan Allah di waktu solat itu. Ma'anta bin ni'mati rabbika bimajnun. Engkau tenggelam asyik di dalam keasyikan, kegilaan, kerinduan kepada Allah hingga tenggelam. Di situ ayatnya. Jadi apabila kita dapat melakukan solat anak kunci itu betul anak kunci, kata Syekh Abdul Qadir, maka betul lah solat kita tu. Kalau kita tak dapat anak kunci tu, solat kita tu sentiasa roh tu tak ke mana lah. Macam kita tidur lah, mimpi kita tu tak ke mana kita pun tak tahu, kan? Sebab kita di alam dunia ini tidak mengesakan Allah betul-betul, maka roh yang keluar waktu tidur itu tetap akan mencari apa kesukaan kita ketika hidup di dunia. Kita tak boleh tipu, tak boleh bohong. Jangan salahkan Allah. Allah nak mengajar dalam mimpi kita lagi, bahawa kita berada dalam kedudukan inilah. Seperti mana di luar, dalam kehidupan, juga di dalam mimpi Allah perlihatkan inilah yang kau nak, kan? Jadi tak boleh dibohongi kerana situ. Begitu juga solat. Bila di luar solat, keinginan kita bermacam-macam, ya, hendak pula bercampur aduk antara hak dan batil, akan terjadilah. Maknanya pintu yang kita nak keluar dalam solat tu tadi, yang dikatakan tadi kita nak makrifat kepada Allah, kemakrifatan tu kepada makrifat yang selain kepada Allah. Itu tidaklah kita mencari untuk mendapatkan khusyuk wa tawaduk. Tak adalah jalan lain, adalah solat tu sendiri adalah menyambung kepada Allah dan bersedia untuk mati sebelum mati. Tetapi dalam solat kita tak mengaji, kita tidak kursus. Maka kita bila tidak kursus, kita pakai buah daripada sekolah saja satu, darjah dua, itu aja kita pakai. Kita tak mau bersungguh-sungguh nakkan kepada Allah. Kita tak mencari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Maka kita tak tahu alam yang di dalam diri kita ini, bagaimana kita nak pergi Mi'raj. Yang kita tahu Isra wal Mi'raj tu, itu di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa, hingga ayat-ayat yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat itu perjalanannya itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kefahaman kita ni adalah kefahaman yang sekadar sampai di kerongkongan hawa nafsu kita. Bukan kefahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul, kepada para Nabi, kepada para wali Allah, arifin billah. Dari itu kita tidak sama cara solat kita ini. Kita nak sama macam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat, kita juga nak solat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, makrifatnya. Kalau sekadar syariatnya aja belum selesai lagi, kata Nabi. Mesti tarikatnya, ada jalan untuk kita Mi'raj. Ada jalan tarikatnya. Mesti ada hakikatnya bila sampai Mi'raj tadi. Rasa keasyikan bertemu dengan Maharaja yang memberikan nikmat, segala nikmat kepada kita. Dan tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada sekalian alam ini. Termasuk surga pun tidak sama nikmatnya dengan yang kita nak jumpa ni. Tetapi bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, maka perjumpaan kita di waktu solat itu, kita seolah-olah Mi'raj kita ini seolah-olah tidak berasa. Ini yang dikatakan tadi, celaka ataupun azab orang yang solat hatinya lalai. Ataupun tergolong daripada golongan orang yang innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Dia ini dalam solat, orang munafik ni dia menipu Allah. Dalam solatnya itu Allah Taala kata orang munafik. Jadi orang solat ni bila dia menipu Allah, dia rasa macam khusyuk. Dia buat khusyuk. Dia solat dia tak khusyuk. Dia ada keakuan diri. Tapi dia buat macam dia solat tu
betul. Padahal dia tak rasa pun dengan Allah. Dia tak rasa pertemuan dengan Allah. Melainkan dia sebut, ingat sikit dia nama Allah. Ila qalila. Jadi muzabzabina baina zalik. Mereka ni kaki kanannya di laut, kaki kirinya di darat. Seolah-olah tidak naik dan tidak turun. Tidak bertemu Allah, tidak ke mana-mana mereka ni. Maknanya itu golongan orang yang rugi. Yang mendapatkan masih lagi dikategorikan orang yang diazab. Sebab dia lalai, dia rasa dia yang melakukan solat. Dia tidak sampai kepada Mi'raj. Kalau kita dah hakikatul Mi'raj, mereka dah tidak ada rasa keakuan diri. Manisnya bila mereka benar-benar mengesakan Allah di waktu solat itu. Benar-benar berdirinya dia rasakan Allah lah yang berkehendak, iaitu qayyumiyah, mendirikan. Allah yang mendirikannya. Sebenarnya Allah lah yang menyembah dirinya sendiri. Walaupun Allah tak perlu menyembah dirinya, tapi diistilahkan. Sebenarnya dialah cukup dengan dirinya sendiri. Maka sampailah dinamakan solat. Solat tu menyatakan kesambungan kita kepada Allah dan kita tidak pernah ada. Itu tandanya telah mi'raj. Makrifatnya kita tak pernah ada dan tak merasa ada. Tapi kalau lagi masih merasa ada, itu bukan dinamakan solat. Itu dinamakan keakuan diri. Dalam menyembah kepada Allah, kita rasa kita sembah Allah. Itu bukan solat nama dia. Itu sebenar-benar ma'rifatullah. Orang yang solat, dia tidak akan mengaku dia solat. Tetapi yang mendirikan solat itu Allah. Itu dikatakan mendirikan solat dalam ayat Al-Quran. Disuruh kita mendirikan solat, bukan melakukan solat. Mendirikan solat dengan melakukan solat. Mendirikan solat tu dialah qayyumiyah, sifat berdiri dengan sendiri. Tu Allahu la ilaha illa huwal hayyu qayyumiyah. Tu tadi qayyum. Mana Allah, kita baca ayat kursi surah Al-Baqarah kan. Ayat kursi tu gelaran dia Allah. Selalu kita baca Allahu la, tak ada. Allahu, dia, la, tak ada. Macam mana bunyi itu tu? Yang ada dia Allah aja. Lain-lainnya la. Ilah tak ada. Ha illa huwal hayyu. Jadi yang hidup siapa? Yang hidup tu dia cerita dia lah. Dia hidup. Dia yang hidup. Lepas tu berdiri tegak, dia bagi tegaknya semua segala-galanya. Di hidup tu dia tegakkan. Qayyum. Maknanya tak ada siapa-siapa yang boleh menegakkan. Baik kita tengok dia tegak dengan bagus ke solat, tetap juga sebenarnya Allah yang menegakkan. Dianya sebab sifat qayyum tadi. Allah hidup dan juga dialah yang diri dengan sendirinya tadi. Jadi sejauh mana kita mengamaliahkan tu tadi. Itu aja ayat kursi lah kata kita baca tu. Surah Baqarah tu. Kalau kita faham aja tu. Itu tu ayat tu jangan maknanya tu bukan jangan. Sikit tu kalau kita faham dah, kita dah kenal dah. Maknanya kita tahu dah Allah Ta'ala tu dah perkenalkan diri Allah. Allah dah perkenalkan diri Allah kepada diri kita. Tapi sekarang diri kita ini sendiri, awal-awal sebelum kita nak kenal Allah tu, man arafa nafsahu. Maknanya kita ni tadi masih lagi memiliki hawa nafsu. Iaitu hawa nafsu tu masih lagi keakuan diri kita ini masih kita belum kenal. Kita masih lagi rasa kita yang solat, kita yang puasa, kita yang zakat, kita yang sedekah, kita yang boleh berjalan, kita yang
ada kuasa, kita yang berkendak ni, kita masih lagi dalam diri kita gitu, maka kita belum kenal lagi man arafa. Dia tak kenal diri lagi. Tapi kalau orang dah kenal diri, dia mula memberontak. Mana ada apa-apa aku ni? Itu maknanya orang tu dah kenal diri. Ya Allah, tipu aku ni. Ya Allah, tak betul aku ni, ya Allah. Aku mana ada? Itu maknanya orang tu dah kenal diri. Dia dah mula dah. Mula Allah perkenalkan. Aku yang gerakkan kau. Aku yang bagi kau lihat. Banyak aku salah, ya Allah. Itu di situ mana orang dah mula kenal diri, maka Allah perkenalkan dirinya. Faqad arafa rabbahum. Maka tetaplah Allah akan memberikan pengajaran di sisi Allah, pengetahuan di sisi Allah. Tetapi kita tidak, banyak pada penghujung akhir zaman kita ni tak mau kenal diri. Maka tu tadi macam-macam kita buat cara, konon-kononnya kita ni nak menentang. Nak menentang lah, sebab kita rasa kita ni ada, maka kita akan menentang Tuhan, menentang Allah. Kita tak sedar bahawa selagi apa pun kita buat macam mana pun, kita menentang, kita tetap akan kalah. Sebab engkau gunakan kudrat siapa kau nak nentang Allah tu. Jadi kesadaran tu tadi, kesadaran betul-betul. Kesadaran tu minta kepada Allah biar kita ni sedar betul-betul. Kesadaran tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita lihat. Kalau kita tak dibagi kesadaran oleh Allah, kita pun makin teruk. Ke depan kita makin teruk kehidupan dia. Kita tak boleh nak hadapi. Sebab kehidupan kita adalah kehidupan kita mengundang azab. Mengundang, maknanya kita buat kezaliman, kita mengundanglah azab. Itu sebenarnya. Walaupun kita ni ahli Quran, kita ahli hadis, hafal Quran, pandai tafsir, tahu apa ni hadis, ratus ribu hadis, kita keluar, kita beribadah 60 tahun, 70 tahun. Kita bersedekah, buat masjid. Satu negara kita ni 13 masjid kita buat. Kita macam-macam kita tolong orang, macam-macam ibadah. Memang orang ramai mengatakan dia ni memang orang ahli ibadah. Tapi di sisi Allah, di sisi Rasul, sekiranya engkau masih lagi tidak engkau kenal diri engkau, tidak engkau kenal Allah, maka tidak ada manfaat yang kau lakukan. Bukan saya tak bagi buat. Buatlah, tapi mohonlah. Lebih baik engkau mohon Allah bukakan. Mukasyafa ghaibul lil fuqara. Engkau ni masih lagi jahil tentang bermasalah. Sebab dengan kau buat segala amal-amal ibadah, ilmu-ilmu yang banyak itu, engkau mengatakan seperti iblis, aku lebih banyak ibadah. Mengapa aku nak menyembah, menghormati makhluk yang baru kau ciptakan, iaitu Adam? Aku beratus juta tahun beribadah padamu. Dan semua malaikat dah kenal aku ni malaikat yang doanya tak ditolak. Mengapa aku nak merendah? Datang keakuan diri. Itu dah beratus ribu beramal. Ilmu dia berapa banyak orang malaikat minta doa dia. Itu beratus ribu tahun. Apatah lagi kita 60 tahun, 70 tahun beribadah, ilmu kita hanya air lautan tu, hanya kita celup dengan air jari kita, air lautan tu, itu ilmu kita banyak situ. Kita nak banggakan, tak malu kita hadapan Allah, sebab kita tak kenal Allah, kita tak kenal diri kita. Itu kata Rasulullah SAW, bahayanya tadi. Bukan Rasulullah tak bagi beramal, Allah tak bagi beramal. Allah suruh beriman dulu sebelum beramal soleh. Allah pun bagi tahu tadi, mengesahkan Allah tu, kenal Allah. Demi masamu tadi, harus kau kenal keesaan Allah, ketunggalan Allah. Wal asr. Setiap detik-detik saatmu harus kau faham keesaan Allah. Kerana Allah sentiasa mengesahkan dirinya.
maka engkau harus faham keesaan Allah tu tadi, Ahad tadi. Supaya tidak lagi lari tajuk. Beribadah pun banyak mana, tetap ada tujuannya adalah ahadah. Dialah, tak ada seseorang pun. Ahadah ni tak ada seorang pun, dia je lah dengan diri dia gitu. Begitu juga ilmu-ilmu yang banyak mana pun diberikan kepada Allah, dikurniakan oleh Allah, tetap kita mengatakan, ya Allah, setitik aja ilmu yang ada padaku. Ya, maka itu ya Allah, engkaulah yang maha alim, yang maha mengetahuinya, bukan aku yang mengetahui. Tapi bila kita kenal Allah, kita akan insya Allah akan letak di situ. Maka kehidupan kita sentiasa mengesakan Allah, manis kehidupan kita. Jadi ini yang kita nak bagi tahu setiap kali kita ada talk hari-hari, tak mau lain, kita tak mau tukar tajuk. Kerana tajuk-tajuk yang lain dah begitu banyak. Tajuk-tajuk ni sangat penting, sebab ini yang Rasulullah SAW pertama diutus di Mekah, di tempat jahiliyah. Nabi disuruh ini dulu, disuruh mengajarkan ataupun sampaikan berita gembira ni, iaitu supaya mereka kenal Allah. Itu nama dia tauhid lah, ahad lah, ilmu ahad lah. Ya, Bilal tu belum ada apa-apa, dia hanya sebut ahad, dia kena apa pun ahad, tapi dia faham ahad tu, ahadun ahad, dia seksa macam mana pun keluarga dia kan semua ahad. Sebab Rasulullah ajarkan tu dulu, mengesahkan Allah. Jadi kita tidak mengamaliakan sebab kita rasa macam kita ni lahir Islam, kita rasa kita dah betul-betul lah. Ya. Kita berperan sangka bila kita dilahirkan sebagai Islam, kita tidak mahu proses balik untuk mengenali apa itu Islam. Kebanyakan daripada kita bila lahir anak kita rasa anak kita Islam, lega dah. Betul. Jadi itu kita tak anggap macam anak kita tak faham Islam, kita rasa anak kita Islam dah. Ya, maka itu lahir anak Adam, Rasulullah kata ibu dan bapaknya yang mencorak. Corak tu pertama adalah mak dan bapak atau penjaga lah. Ya. Kalau meninggal mak bapak dia penjaga tu yang kena corak. Corak dengan bagi ilmu, belajar menuntut ilmu lain. Corak ni lebih mustahak lagi daripada ambil ilmu tadi. Lebih mustahak. Corak ni dia pahatkan dalam kolbun dia supaya jangan berganjak lagi, dipahatkan susah nak hilang kan. Waktu itulah Nabi kata pahatkan nak Yahudi ke Nasrani ke Majusi atau Islam. Walaupun kita memang dia anak tu ke Islam, tapi Rasulullah tetap juga corak tu Yahudi ke Majusi, Nasrani ke ataupun Majusi. Corak bukan ajar, corak. Macam kertas putih lukis. Itu tadi. Bagaimana kita cara, kalau betul kita ni kata anak tu anak Islam, macam mana kita nak corakkan? Jangan kita anak kita memang Islam tapi kita corak ala Yahudi. Lahir-lahir ya kena enjet dah. Enjet tu Yahudi dah. Kita pun restui pula. Tak apa. Padahal anak tu lahir bersih suci fitrahnya. Antibody dia semua Allah bagi cukup kan. Ini ngandung 3 bulan 4 bulan dia ini enjet ni bagi obat ni, tak apa benda tak. Ini semua sistem Yahudi supaya anak tu lagi dalam perut lagi dah dikawal dengan sesuatu yang selain daripada Allah. Dah diajarkan apa-apa doktor. Padahal 1 bulan dia 40 hari isteri kita dapat tahu mengandung, apa kita nak baca. Malaikat apa yang datang. Itu kita kena tahu. 4 bulan malaikat apa datang. Kita buat apa, nak selawat macam mana. Kan? Padahal begitu sebenarnya cara ini tidak. Yahudi pandai dia masukkan. Ni cek lagi datang, ni bagi obat makan ni, tak apa benda obat kita pun tak faham. Sampaikan apa yang Allah Taala suruh madu lebah, yang Rasulullah suruh apa ni batu sauda, kita tak nampak. Kita nampak sistem Yahudi.
Tapi kita tak sebut sistem Yahudi. Sebenarnya tu sistem Yahudi. Kalau betul cara kita nak corak Islamik itu kan lain, madu lebah. Kan? Batu sauda, apa lagi? Herba-herba yang apa kan? Jadi inilah maknanya berlakunya dalam kehidupan kita zaman kita ni. Yang Nabi bagi tahu nanti dah jadi asing amalan-amalan yang asli. Ya, jadi asing, jadi susah. Dan kita tengoklah, terbiasa dah. Kita nak ubah pun dah susah. Pasti punya. Anak tu lahir mesti tak kena enjek. Kalau tak kena enjek, macam mana? Apa akan jadi? Boleh dia masuk sekolah tak nanti? Dia takut-takut kan? Ni anak kalau tak enjek ni nanti nak masuk sekolah, dia tak ada dia punya... kita dah jadi begitu. Dia dah jadi macam satu paksaan kepada kita dan kita tak boleh nak menolak. Ya, ni saya cerita macam ni pun ada orang yang marah juga. Ada dia kata, Bin nak buat macam mana? Macam mana? Korang dah ikut macam mana? Engkau sebenarnya daripada awal lagi dah kena, benda ni kena awal-awal lagi. Itu terserah macam mana kau nak lawan dia tu. Mohonlah pada Allah. Saya tak boleh nak ajar. Macam mana nak matikan balik injection yang Yahudi masukkan kepada anak kita yang baru lahir tu. Jangan kita mengiyakan pula. Kita mengiyakan, masuklah kita lubang biawak yang dia nak bawa tu. Kan? Tu pasal lahir anak-anak kita degil-degil semua. Anak jadi tuan kepada apa ni, ibu melahirkan tuan, apa ni? Akhir zaman kan? Ibu melahirkan tuan. Jadi anak kita bila besar jadi tuan kepada kita. Kan? Bah kini, mak, bah tolong ambil tu bah. Oh ya Allah. Selamba je. Bah tolong ambil rokok saya bah dalam kereta bah. Bah tu pokok tu bah tebang. Oh ya Allah. Dia bagi duit dengan abah dia. Malang lah. Dapat anak macam ni, malang lah nasib. Tapi jangan salahkan anak. Ini didikkan. Ya? Sebab kita tak faham. Kalau kita didik betul-betul, insya-Allah Allah tak akan mungkin janji. Anak tu ada anak yang soleh. Walau dia kaya macam mana pun anak kita, takut dia nak suruh, bah tolong ambil apa rokok saya kat dalam kereta. Tak berani. Tak berani walaupun dia kaya kan. Dia tak berani. Malu dia nak suruh abah dia. Ambil apa air kat beldi kat dapur tu, siram ni bah, mop bah. Dia tak berani dia nak suruh abah dia ke mak dia kan. Mak masak ni, mak masak ni. Saya beli mak buat ya. Tak berani. Melainkan mak tu sendiri nak buat. Alah susahkan mak ya mak. Dia akan cakap gitu. Nada dia dengan apa? Itu anak yang soleh. Anak yang sentiasa tidak mengatakan kau dia tak ada mengarahkan. Dia tak mau jadi raja. Dia tak mau jadi raja di hadapan ibu dia. Bapanya. Perkataan dia perkataan yang rendah yang betul-betul menyejukkan pendengaran ibu dan juga abahnya. Kita ni memang kalau dah kaya sikit, dah senang sikit, dah rasa mewah sikit, mak kita duduk rumah buruk-buruk. Kita sanggup tu datang rumah mak kita buruk-buruk kan. Kita berbulu mata kita mandang pun kita buat je. Kita duduk mewah-mewah. Duduk. Ini semua anak derhaka ni. Tu tadi ya. Jadi perbaiki, kita tengok. Kita cerita ni supaya kita pelihara diri kita, isteri, anak-anak, rumah tangga kita daripada ni dikatakan azab. Azab tu bila kita tak ajarkan dia mengenal diri, mengenal Allah. Jadi rumah tangga itu nak selamat daripada ni, daripada azab. Allah Ta'ala suruh selamatkan dengan cara ajarkan mengenal diri, mengenal Allah. Kalau kita sekadar mengajar dia, bukan saya kata betul, ngaji 30 juzuk, hadis, masuk. Tapi kita tak ajar yang ni, tetap juga dia takkan dapat kemanisan yang betul-betul asli, beribadah betul-betul kepada Allah, dan dia tak dapat kemanisan mentaati ibu bapa dia. Keberkatan ilmu dia tidak bermanfaat sekiranya dia tidak belajar mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Ilmu apa tinggi mana pun, PhD dia berpuluh pun,
amalan dia tu 60 tahun pun takkan dapat manfaat. Bukan Allah tak bagi buat, bukan Rasulullah, tapi engkau akan berasa sombong seperti iblis. Dan kau sanggup menyatakan di hadapan Allah, aku dah buat ni ya Allah, aku dah buat ni ya Allah. Orang kampung semua tahu ya Allah, aku ni ahli ibadah 60 tahun. Ya Allah, orang kampung semua tahu ya Allah, aku dah buat masjid, buat ni sedekah. Orang kampung tahu aku tiap tahun aku melakukan haji ya Allah. Dan orang kampung tahu setiap bulan aku melakukan umrah. Aku tolong banyak orang susah. Aku banyak bawa orang masuk Islam orang. Tetapi Allah Ta'ala kata aku tak nampak semua tu. Sebab itu semua dari aku. Ngapa engkau ngaku-ngaku? Dia tetap nak mengaku juga sebab dia tidak kenal Allah. Wa na'udzubillah. Sombongnya tadi. Semua tu yang dia dapat buat, dia semua adalah hak Allah. Sebabkan dia tidak kenal akan dirinya dan Allah, maka terhumbanlah ia di dalam azab. Maka itu Rasulullah ingatkan sangat. Sebab Allah Ta'ala kata amalan yang manusia yang paling rugi bila dia buat sesuatu amalan, ilmunya banyak, dia rasa dia. Itu maknanya amalan yang paling rugi. Allah bagi tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya selamatkan umat kau. Jangan dia beramal tidak dia kenal akan dirinya dan Allah. Maka apa pun yang dibuat tidak akan dapat manfaat, kata Nabi SAW. Dan kalaupun dia kenal diri, dia kenal Allah, sikit dia amal tapi bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagi sesiapa yang baru dengar ini, jangan terperanjat, jangan kata pula, "Oi, ini ajaran baru si Ajis." Bukan. Ini amalan daripada Nabi Adam 124,000 hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambung oleh berjuta para wali Allah. Dia tidak beramal merasakan dirinya beramal. Bukanlah baru, tetapi kita ni sekarang Nabi kata akan dianggap asing. Inilah bila kita ajar yang ni, pelik si ajar ni, mana ada orang ajar macam dia jadi pelik. Jadi beruntunglah Nabi kata siapa yang tak anggap pelik, dia memilikinya. Beruntung. Nabi Muhammad SAW berkata beruntung. Dan Allah mengatakan inilah kemenangan yang nyata daripadaku. Inna fatahna laka fathan mubina. Dari itu bertambah kita mendengarkan talk ini, bertambah lagi Allah akan bagi wa iza tuliyan alaihim ayatuhu zadathum imana. Tanda kau betul beriman kepada Allah, orang mukmin, kau dengar aja cerita yang ini, hak Allah Ta'ala ini, maka bertambah Allah bagi keyakinan. Bertambah. Besok lagi yakin, bukan menurun ya. Besok lagi yakin. Lagi aku yakin. Yakin kita bertambah. Sampai kita tak mau rasa ada keakuan lagi. Bertambah lagi. Besok kita dengar lagi Allah Ta'ala tambah. Tak berhenti-berhenti Allah akan bertambah yakin tau. Bukan bertambah, kejap Allah tak ada. Orang yang betul-betul, dia bertambah yakin. Ni 9 contoh yakin, besok Allah bagi 10. Dengar lagi ni, besok Allah bagi 11. Tak ada kurangnya. Tapi kalau orang tak mengaji ni dan tak mau terimanya, telinganya dia dengar kanan masuk, kiri keluar. Dia tak menggunakan pendengaran Allah, iaitu ruh, nur masuk. Dengar dengan pendengaran Allah, dia akan masuk melekat, terpahat. Terus dia akan dapat terus diamalkan. Ini semua adalah bila dia mendengar sami'na dengan pendengaran Allah, pendengaran dalam bukan luar, maka dia akan wa'atokna. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita nak pegang betul-betul ya. Bila kita dapat pegang ini betul-betul, baru kita tahu siapa kita nak conteng. Conteng tahu conteng? Itu pangkah tahu? Ada tahu tak siapa kita nak pangkah? Ya, nak conteng muka siapa? Ya, jangan kita main conteng-conteng ya. Conteng tu adalah nak menyatakan, ya, menyatakan apa tu? Kita conteng tu tadi kita pangkah ya. Kalau kita pergi Ramli tu sampai dia salah pangkah kan. Tu. Habis jamban ya.
Jadi najis nanti kalau kita pangkah. Jadi nak pangkah tu, saya tak mau apa-apa. Cuma kita bila dah kenal diri, kenal Allah, kita tahu dah mana yang Allah suruh. Kan? Bukan kita kena pangkah, kena conteng lah. Tapi kita tahu mana yang patut. Dan kita tahu bahawasanya kemampuan orang yang kita conteng ni, kita tahu. Tahapan dia tu tahapan yang adakah dia dah tahap mengenal diri, mengenal Allah. Sebab kita tahu dah, kita nak conteng mesti orang tu kenal diri, kenal Allah. Betul? Tapi kalau orang tu tak kenal diri, tak kenal Allah, pernah ke kita tanya? Tak? Dia bagi duit, kita sapu. Dia bagi duit, kita sapu. Dia bagi apa, kita sapu. Kita pun tak faham. Dia bagi, aku ambil lah. Kita cakap macam tu. Padahal kita akan ditanya nanti, kenapa dia bagi engkau? Kau tak tanya ke kenapa dia bagi engkau? Kan pelekat ke duit ke apa, tak kira lah. Apa yang kau nak ke, dia akan tanah ke ni, nak lulus ke apa. Tapi tujuan dia apa tu kalau dia bagi? Cuba tanya. Kan? Ikhlas ke betul-betul kerana Allah? Jadi kitanya kena tahu dulu pada dia, bukan menyangka buat dia. Tapi kita akan rasa dulu bahawa perbuatan tu adalah kerana Allah ke tidak. Ni pula time-time ni nak masuk time memangkah ni pula kan. Masing-masing gunakan kuasa macam ni lah. Kuasa apa dia panggil? Kuasa ni pulus. Tak ada pulus, kau takkan boleh menang. Betul tak? Ini kita janganlah tunjuk macam kita ni baik sangat. Tu bukanlah maknanya apa saya cakap yang lain tak baik, tapi kita tengok sendirilah. Tu bukan kita maknanya menghina sesiapa, tetapi boleh ke buat begitu? Kami ni, kita ni tak layak nak tegur. Sebab kita pun banyak kesalahan. Tapi janganlah diperbodohkan sangat. Allah tu kan, pandanglah Allah SWT. Kalau kau rasa rakyat yang boleh menaikkan nama engkau untuk dalam mengundi ni, engkau dipilih kerana rakyat yang pilih, itu engkau dah sesat. Engkau dah syirik tu. Kerana engkau bergantung pada makhluk lagi. Maka kemenangan kau itu tidak direstui oleh Allah. Kerana Allah telah mengatur bahawa engkau dapat kemenangan, tapi engkau tak rasa Allah punya susunan, kudrat dan juga kehendak Allah. Kau rasakan dengan engkau melobi, dengan engkau cara engkau buat baik, rakyat suka, menyatakan bahawa aku buat baik dengan rakyat, aku buat gini, tentulah rakyat akan pilih aku. Jadi engkau termakan dengan angan-angan tu tadi. Boleh kau buat, tetapi jangan merasakan bila engkau dah menang atas usaha dan ikhtiar. Buat usaha dan ikhtiar kerana Allah, tapi bila menang kena tolak usaha ikhtiar kau. Ini semua dah ditentukan oleh Allah. Menang ataukah kalah. Bukan sebab aku menang ni rakyat nakkan aku. Tak. Sebenarnya Allah yang berkehendak. Jangan salah tajuk. Jadi kesian kita tengok. Kalah pun syirik, menang pun dapat syirik. Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak tahu mana yang Allah suka, mana Allah tak suka. Hentam aja nanti. Kita nak harapkan pemimpin yang begitu ke? Dia nak bawa kita ni ke mana? Dia bagi duit, dia bawa ke kita untuk mengesahkan Allah. Jadi kita ni dah lari sangat, tajuk dia lari jauh sangat. Jadi bukan saya nak apa-apa, nak bagi faham. Masyarakat kita ni makin lama makin kena faham sebenarnya. Sebab yang menentukan untuk mendapatkan pemimpin yang bagus tu rakyat. Tapi kalau rakyat sendiri dah tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tentu akan pilih pemimpin-pemimpin yang mengikuti hawa nafsu macam dia. Jadi jangan salahkan pemimpin tu bila naik. Rakyat tu yang memilih gitu. Jadi rakyat kena matang lah. Kita kuasa di tangan kita. Allah bagi kepada kita masing-masing. Pilih yang betul-betul. Pilih yang betul-betul dia mengarahkan kita mengenal diri, mengenal Allah, mengesahkan Allah. Begitu. Tapi kita ni, ya Allah, saya cakap,
Balik-balik tu ya cara modal dia. Sejak merdeka, itu je sampai sekarang, balik-balik itu ya cara dia. Kan? Ada pun boleh bilang dengan jari lah. Itu pun tenggelam. Lepas tu, tenggelam timbul. Jadi itulah kita nak cari kita sebenarnya ni kita ni undi untuk main-main je lah. Ya, undi main-main lah. Buat haji main-main, umrah main-main, solat main-main. Undi pun main-main lah. Semua main-main, tak ada sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tu betul kita nampak demi Allah, ridha Allah. Kita bukan untuk kepentingan hawa nafsu. Bila main-main, nak hawa nafsu. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Ya, jangan nak bohong. Ya. Jangan tunjuk baik mana kita ngakulah di hadapan Allah. Sudah-sudahlah tu. Ya. Allah ni dah tahu dah perangai kita macam ni. Kan? Allah dah tahu. Allah tutup lagi. Tak bagi nampak aib kita. Kita makin buas lagi, makin ya Allah. Padahal kata kita lagi malu, Allah dah tutup kan. Aib-aib kita. Solat dalam lintang bukang apa. Buat banyak main-main dah, Allah tutup banyak lah ya Allah. Penghujung zaman lah. Penghujung zaman. Ulama pun main-main. Itu ni anak ibu melahirkan tuan. Ini kita lihat sendiri, bukan Nabi cakap tu main-main. Nabi cakap tu bersedia kita. Supaya jangan buat begitu. Tapi memang kita nampak sendiri di depan mata. Pemimpin yang jadi serigala lah. Pemimpin itu semua Nabi bagi tahu. Tu tadi. Pemimpin yang curang, umara. Ulama pula, ulama yang jenis kebendaan, buruk perangai kan, tak kenal diri, tak kenal Allah. Tak menyuruh kepada amal ma'ruf nahi munkar. Ulama biar pihak yang bawah, dia kemain tekan, bila atasan, dia jangan tegur. Yang su' lah ulama, yang macam ni, yang tak takut pada Allah. Kita mengalaminya. Kita tengok kat Mekah sendiri pun, ulama cakap banyak, bunuh dia bawa kan. Sebab raja dia macam tu arahkan. Tentera dia gila, ada sebut pasal raja tak betul, kau tangkap tu. Dengar mana-mana kuliah kat Mekah, dia cakap sentuh pasal raja, dia tangkap, hilang dia, bunuh ataupun tak datang lagi. Tu tadi, macam-macam. Jadi orang di sana, di samping dia takut pada Allah, dia lebih takut pada raja. Kan? Mulut dia hanya takut pada Allah, dia kata. Kami takut pada engkau ya Allah, berdoa, nangis-nangis. Tapi raja tak betul, tak berani nak dia tegur. Rosak tak negara tu? Nanti di pada masa datang pemimpin tadi yang memimpin. Kenapa kau buat macam ni? Ulama tak tegur kau. Panggil ulama kena dulu. Itu tadi. Tu ada ulama yang betul-betul menentang apa dia. Memang itu baguslah. Tegur. Jadi kita gitu dalam rumah pun kalau kita nampak kemungkaran, kita tak tegur dalam rumah kita. Isteri ke anak kita tak tegur kan. Pun rosak tak? Bukan kata negara, dalam rumah rosak tak? Rosak lah. Tak diajar kenal diri, kenal Allah pada isteri, pada anak. Ngesakan Allah, angkat cawan ni, nampakkan kebesaran Allah. Allah yang bagi kudrat pada kita nak. Wahai isteri kau ni, ceritakanlah. Setiap dalam hidup dalam rumah tu banyak kita nak cerita dengan isteri, dengan anak kita tentang keagungan kebesaran Allah. Bermula daripada rumah kerajaan kita dulu kukuhkan di dalam diri, di dalam rumah. Baru di luar nanti kita. Gitu cara Rasulullah SAW. Jadi belajarlah, kalau kita tak mampu, cepatlah belajar. Cari pembimbing rohani, mursyidah kata Allah. Dalam surah Kahfi tu mursyidah tu, carilah. Yang dapat bawa kita untuk kita dapat kenal Allah dan kita berkehidupan dengan Allah. Baru sempurna. Kalau sekadar ilmu dulu tak cukup. Tanpa kita kenal pemilik ilmu tu tadi. Kalau ilmu saja kita tidak akan faham. Kerana nak bagi faham ilmu tu adalah pemilik ilmu yang dipanggil Al-Hakim.
ataupun bijaksana. Ya, tu tadi. Insya-Allah saya rasa cukuplah sini dulu. Kita minta pencerahan lagi daripada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kami panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, limpah kurnia, rahmat, kasih sayang, kurniaan, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala jua, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meletakkan, mengurus, mengatur dan meletakkan kita pada petang ini di majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu majlis kita bermuzakarah, berkongsi untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, kalimah thayyibah, kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah taqwa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana dengan kalimah ini lah dibawa oleh semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam, daripada baginda Adam alaihi salam sehinggalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin wa imamal muttaqin. Kalimah sakti, kalimah kita nak nafikan keakuan diri kita dan kita nak isbatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak keluarkan keakuan diri dan nak keluarkan segala nafsu, segala yang kita rasa diri kita yang buat, diri kita yang hidup, diri kita yang ada ilmu, diri kita yang bergerak. Kita nak keluarkan semua tu, nak tanggalkan semua tu, nak buang semua tu, nak isbatkan Allah SWT, nak letakkan Allah SWT di hadapan dahulu. Yang menggerakkan kita Allah Ta'ala, yang memberi penglihatan kita dapat melihat adalah dengan penglihatan Allah SWT, yang memberi pendengaran kita dapat dengar dengan pendengaran Allah SWT juga, bukan daripada kita. Begitu juga kita tadi kita bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kudrat kita, bukan dengan kesedaran kita. Kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun juga daripada Allah Subhanahu wa taala, gerakan daripada dia, hidayah daripada dia, kurniaan daripada dia. Jadi apabila kita sentiasa bersyukur, Allah SWT kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Apabila kamu sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat aku, maka sungguhnya aku akan tambahkan nikmat. Dan apabila kamu tak mau bersyukur, mengingkari, kamu rasa kamu, diri kamu, maka sungguhnya azabku amatlah pedih, na'udzubillah. Jadi itulah majlis yang kita nak sama-sama berkongsi ini, semata-mata untuk nak melahirkan, mengajakkan diri kita, mengeluarkan hawa nafsu, keakuan diri. Kita nak kenal sebenar-benar Allah SWT. Siapakah itu Allah SWT? Bila kita kenal diri dan kenal Allah, maka segala amalan kita akan diterima. Kalau tidak, macam Ustaz kata tadi, Masya Allah, segala amalan yang banyak tu baik, bagus, dan memang disuruh, dituntut. Tapi kena tanamkan tauhid, akidah, kenal diri dan kenal Allah SWT dulu, mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan, barulah amalan-amalan itu, amalan soleh itu diterima. Kerana apa? Kerana amalan soleh ini adalah digandingkan dengan iman dan amal soleh. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat. Setiap kali Allah SWT kata iman digandingkan dengan amal soleh, amalan soleh, amal solihat, amalan soleh. Banyak sekali amalan soleh lah, seperti solat, baca Quran, berzikir, bersalawat dan sebagainya, berzakat, haji dan sebagainya. Kita buat kebaikan dan sebagainya. Jadi semuanya diterima oleh Allah SWT apabila kita ada keyakinannya, hakul yakin kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita keluarkan keakuan diri kita.
Dan apabila kita beriman tapi tak ada amal pun tak boleh juga. Tak boleh juga kerana gandingan. Amanu wa amilu solihat. Apabila beriman tu dia kena gandingkan amal soleh. Jadi dua tu dia selari. Dia seia dan sekata. Dia satu gandingan. Iman dan amal soleh. Barulah Allah SWT akan bukakan jalan-jalan dia. Macam mana Allah kata dalam satu ayat, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Semuanya Allah Ta'ala kata orang-orang yang memakmurkan masjid Allah SWT itu ialah daripada orang yang beriman kepada Allah SWT, tanda-tanda beriman. Jadi apabila dia beriman, memakmurkan masjid, tanda-tanda beriman ditambahkan lagi dengan solat, zakat. Dan juga dia ialah orang yang tidak takut kepada siapa pun selain daripada Allah SWT. Itulah dia punya kunci dia, keluarkan keakuan diri itu. Keakuan diri dia dah tak ada dah. Jadi dia yakin penuh dengan hakul yakin. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya pada petang ini, insya-Allah. Semoga sama-sama Allah Taala bukakan lagi pintu-pintu hidayah, pintu taufik, pintu-pintu mukhasyafah itu, supaya kita semua dapat kenal Allah SWT dengan sebenar-benar, dengan hakul yakin, bukan saja dengan ainul yakin ataupun dengan ilmu yakin, tapi dengan hakul yakin, yakin yang sebenarnya terhadap ma'rifatullah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul petang ini dalam majlis yang mulia ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan untuk kita semua. Allah dulu kita dulu berada di alam ruh. Daripada tak ada, Allah buat pergi ada. Dulu tak ada, duduk di alam ruh, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Kita pakat semua mengaku bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan kita. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita lahir mai ke dunia ni, segala iblis, syaitan, segala nafsu, akhirnya kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Segala hijabnya, beratus-ratus hijab kata ulama. Jadi oleh itu kita inilah hadir dalam majlis ni nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bahawa adanya kita ni ada Tuhan, nama dia Allah. Bukan dua, bukan tiga. Qul huwallahu ahad. Allah yang Esa. Dan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Yang kita duk kata alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Dan ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tertakluk pada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah lah kita dapat ilmu daripada yang berbahagia ustaz. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita bersama-sama dipertemukan kembali setelah sekian lama tidak bersiaran. Alhamdulillah, ini disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala juga yang memperjalankan
bagi nak menyatakan dirinya yang esa. Kita tetap dengan hala tuju kita. Selama ni kalau saya bagi tahu diri saya lah, kita tak tahu hala tuju kita. Apa hala tuju kita? Bekerja, kumpul duit, buat rumah, ada tanah, ada apa bendang ke apa ke, berapa gelong ke, 100 gelong sekalipun. Dan itu arah tujuan kita. Itu yang diajarkan daripada dulu sampailah sekarang. Tapi bila kita memikirkan bahawa hala tuju yang sebenar-benar kita dah menjumpai orang yang menunjuki jalan kita ke arah nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebenarnya hala tuju kita. Apa dia? Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, menghilangkan, menafikan betul-betul keakuan diri kita yang dikatakan la ilaha illallah. Kita ni dizahirkan di dunia ini, Allah Ta'ala bersendirian. Dia cukup dengan diri dia sendiri, cukup dengan diri dia. Sampai yang dikatakan ingin aku dikenali, terzahirlah Nur Muhammad SAW. Maka daripada Nur Muhammad tu terpancarlah sekalian alam ini. Dan apabila terpancar sekalian alam, bukanlah nak menyatakan sekalian alam tu adalah sekalian alam, termasuk diri kita. Bukanlah nak menyatakan diri kita, tapi nak menyatakan diri dia yang esa, sebab dia cukup dengan diri dia sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Itu hala tuju kita nak sentiasa mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah ni sangat manis tiada pahit. Sangat manis sangat. Jadi apa dia punya takluk dia nak mengenal Allah ni, itulah menafikan betul-betul keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Sebenarnya kalau yang berkatakan dulu sebelum ni kita pendengarkan oleh sang guru bahawa dia mengatakan bahawa dia kita memang tak ada pun, yang ada dia je sebenarnya, kan? Dia tak, kalau kita dah dia beri faham, mengaji, kenal diri, kenal Allah ni, nak nafi apa lagi? Dah memang tak ada pun. Itu dia. Itu betul-betul tenggelam dalam keasyikan Allah Subhanahu wa taala. Kun wa zatitul zatul muntala nurun zatiha zatul ha. Dalam keasyikan Allah, dalam keasyikan. Kita ni berada dalam keasyikan Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai terzahirnya Nur Muhammad dan Nur Muhammad sekalian alam dan sebagainya, terjadi benda sekalian alam tu, itulah. Tapi kita ini nak kena sentiasa memerangi dalaman ni. Pada mulanya kita memang ada jatuh bangun apa semua dan sebagainya. Tapi itu yang Allah Ta'ala tunjukkan. La ilaha illallah, ni nafi. Sampai yang Ustaz cakap tadi, kita tak ada, bukan aku, bukan engkau semua ya Allah. Bukan aku. Hasanul amalah, bukan aku, engkau ya Allah. Nampak? Dia dah itu yang dikatakan pengenalan Allah kepada kita. Yang tu kita nak kesedapan dia tu. Kesedapan dia. Kita dah mengaku, dah lama mengaku dalam kehidupan kita, dah lama kita mengaku. Apa-apa semula perbuatan kita. Kalau isteri saya dulu masa bekerja di Kuala Lumpur, fail yang tinggi, dia kata dia pening kepala, kan. Jadi apabila menyelesaikan segala apa yang katakan fail yang tinggi tu, fail yang tinggi selesai, sebutlah la haula wala quwata illa billah. Tak apa, kita sebut dulu. Kita ajar keluarga kita gitu dulu. Sebut. Rasa ringan tak? Sebab kita rasa kita tak buat. Yang ada, dia yang buat sebenarnya. Dia yang menguruskan. Dia yang menguruskan. Sama. Kita amaliahkan di situ dengan keluarga kita. Ustaz cakap tadi, kita bawa kekuatan kerajaan keluarga kita ni, nak bawa kenal diri, kenal Allah. Sedikit sebenarnya kita jangan risaukan, macam mana aku nak, dia pening kepala tu, macam mana aku nak terangkan ke anak bini aku ni. Itu jangan dirisaukan. Kita bila dah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada aturan yang Allah Taala letakkan nanti. Satu persatu nanti Allah Taala letakkan. Yakin tak? Kalau yakin, dia tahu Allah Taala yang letak. Kalau kita rasa kita yang nak urus anak kita, selama ni kita kejaga anak kita, selama ni kita kejaga anak isteri kita, sebenarnya dia. Itulah kita nak perangkan. Itulah peperangan yang hebat yang Rasulullah SAW bagi tahu. Perang Badar dah hebat dah. Ni perang yang betul-betul ni. Mengaku diri ni. Sampai Syekh Yusuf, yang dikenali sebagai Tok Kenali, mengatakan, dalam diri kamu jangan sampai terlihat adanya diri. Itu kan dah sampai turun kepada wali Allah tu sebenarnya tu. Itu ya. Jadi sama-sama kita sampaikan ni, bukanlah kita rasa kita ni kita seorang je yang ada orang cakap engkau seorang je lah kenal Allah, kan? Tak, bukan macam tu. Kita nak sama-sama mengajar. Dalam surah Al-Kahfi pun menyatakan, Rasulullah pun cakap gitu. Sama-sama nak mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang sebenarnya kehidupan kita yang bahagia, ketenangan yang ada, yang dikatakan Allah Taala bagi keamanan. Dalam hadis kursi menyatakan, la ilaha illallahu izni. Habib Ali Zainal Abidin di Setiawangsa tu mencakap macam tu. La ilaha illallahu izni, pembenting. Benar-benar
tadabbur la ilaha illallah, maka itu dia yang dikatakan pembenteng. Pembenteng tu apa? Dia tak ada lagi rasa keakuan diri dia. Nikmat bersama Allah abadi azali. Sekian daripada saya pada petang ni, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, teman-teman sahabat kita semua, itu tadi daripada Hafir Rabbani, daripada lintasan kesucian dan kudus, suci niat mereka semua itu benar-benar bukan ada rasa akuan diri untuk merasa mereka itu hebat ataupun mereka ni betul dan yang berdengar tu banyak salah, bukan. Mereka mengatakan apa yang Allah Ta'ala suruh serukan dari sisi Allah, kalimat-kalimat Rabbi, untuk tak lain nak ajak kasih sayang kita sama-sama selamat. Betul-betul nak selamat tu mengesahkan Allah, jangan ada keakuan diri. Itulah mereka ucapkan sungguh-sungguh. Jangan kita ingat dia bercakap tu nafsu dia tu, tak. Duduklah sama-sama kita, kita sentiasa nak amaliahkan apa yang sebelum kita nak ucapkan. Jadi kita akan jadi pembohong atau kazib, penipu di sisi Allah, kita tak nak. Kita betul-betul hilangkan keakuan diri. Selagi ada keakuan diri, kita menipu Allah, menipu, itulah penipu yang paling besar. Munafiknya adalah orang yang mengaku akuan dirinya tadi, kemudian dia tutupi dengan ayat-ayat Quran, dia tutupi dengan hadis-hadis Nabi. Padahal dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu penipu yang paling besar. Sebab kita duduk akhir zaman ni, tuan-tuan semua yang saya muliakan, ini peringatan ni. Maka kita ni dah benar-benar duduk dalam penghujung zaman. Jangan kita hayal lagi. Ni kita hayal, kita ingat macam kita nak boleh hidup 1000 tahun lagi. Itu kita dah kena pakai yang betul-betul, iaitu pakaian kita sekarang ni dah sampai masanya dah. Jangan main-main lah. Jangan main-main. Apa main-main tu? Kita masih lagi ditipu dengan hawa nafsu keakuan diri kita. Tapi kita rasa tenang, kita rasa macam tak perlu nak buat apa-apa dah. Padahal kita punya keadaan keakuan diri kita makin tinggi. Hari-hari kita melakukan kesyirikan. Hari-hari kita mengaku kita yang buat ni, kita buat ni, kita buat. Ya Allah, aku punya amalan. Hari-hari kita membuatkan akhlak kita buruk di hadapan Allah. Sedangkan Allah tak pernah tinggalkan kita pun. Mana pernah Allah tinggalkan kita? Sebab apa? Sebab kita memang tak ada. Yang ada hanya Allah. Tapi yang peliknya kita masih lagi bertindak dalam rasa aku buat ni ya Allah, kau balas syurga ni ya Allah. Ya Allah, aku buat ni, jauhkan daripada neraka. Kita masih lagi ditakut tu. Di waktu tu kita, Allah tu kat mana? Ke Allah tu yang selamatkan kita ke daripada? Kau kita nampak tadi. Kita mohon pada Allah, jauhkan kita daripada azab neraka. Itu apa maknanya? Tanda dia apa? Kita tak faham lah. Kita minta dijauhkan daripada azab neraka, tapi kita buat derhaka kepada Allah. Tapi kita mohon, kita mohon, ya Allah, jauhkan aku daripada azab. Tapi kita dengan Allah tu kita syirik. Kita rasa kita yang ada, Allah tu ada kuasa, kita pun ada kuasa. Kita boleh memerintah Allah Ta'ala. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Kita perintah Allah Ta'ala. Jadi itu cakap tadi. Kalau kita tak duduk mengaji kenal diri, kenal Allah, kita tak nampak buruk akhlak kita di hadapan Allah. Payahlah saya nak cakap kan. Saya cakap banyak sangat silap kan. Lama kamu orang tak nak belajar. Belajarlah, jumpa ahli mursyid, ahli billah, belajar, nuntut betul-betul. Sampai kita ni dibagi pengetahuan di sisi Allah tu tadi, hingga nanti kita dapat langsung daripada Allah. Barulah kita faham, ya Allah, syukur selamat aku ya Allah. Ini yang dikatakan dijauhkan azab tu adalah tak mengaku ada keakuan tak mengaku langsung aku ni ada. Yang ada hanya barulah selamat daripada fakina azaban, jauhkan aku daripada azab. Itulah maksudnya
maka mendapatlah kita lebih daripada syurga, iaitu pemilik syurga. Maka itu Rasulullah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridha. Ridha tu maknanya kau kena kenal Allah lah. Tak kenal Allah nak ridha apa? Betul? Jadi inilah sebenarnya yang kita dah salah jauh dah. Dulu pernah satu orang wali Allah dulu, belum ada lagi sijil PhD lah. Sijil PhD ni bila dia di apa? Tahun 18 berapa? Alang. PhD ni apa sijil-sijil ni naik ni? 1924. Ya. Kak, waktu tu apa? Jatuhan Osmaniyah. Sebelum Osmaniyah tu tak ada sijil-sijil kan? Tak ada. Bila dah ada tu, mulalah para wali Allah dia ngasingkan diri tak mau anak yang disekolahkan ada sijil. Ni nombor satu anak ni termasuk sijil lah, darjah satu anak ni bagus lah. Dia tak ada. Dulu tak ada. Dulu masing-masing peningkatan tu adalah bergantung kepada ketakwaan dia kepada Allah. Sijil dia adalah ketakwa. Dia tengok anak ni ketakwaan dia macam mana kan. Guru-guru tu tahu nak nilai tu. Dia naikkan ketakwaan tara berapa kan. Bertambah dia akhlak dengan Allah, bertambah dia kenal diri, kenal Allah gitu kan. Bila dah naik ada sijil ni, saya mulakan adalah orang Yahudi yang menyamar belajar daripada kecil Islam ni. Sampai dia hafal Quran, tahu tafsir Quran, bahasa Arab, hadis banyak dia hafal. Jadi Yahudi lantik orang ni tadi, beberapa orang sebarkan tadi negara-negara yang mana kuat Islam dia. Bila terpengaruh baru kita tahu rupanya orang ni adalah ejen Yahudi yang buatkan sistem-sistem dia masuk dalam universiti Islam ni tadi. Dia masuk. Jadi bila dah ada ada sijil, ada master, ada tu, jadi manusia dah mula hilang ketakwaan. Dia belajar tu hilang keikhlasan dah. Mak bapak dia pun mula hantar, target kau nanti tu adalah PhD, bukan Allah tu. Tu tadi. Tetap juga. Macam Rasulullah SAW. Siapa nak aku punya rida? Aku nak orang yang boleh khusyuk solat 2 rakaat. Abu Bakar, Osman, Ali semua. Masih lagi dia nak dekat khusyuk 100% dah tu. Nak bagi salam dia teringat. Aku dapat rida Rasulullah. Tak khusyuk. Hilang khusyuk. Nampak? Rasulullah ajar. Bila dah ada sesuatu yang kita ajak selain Allah, contoh dah mulalah dia lari tajuk lah. Dia akan, padahal asalnya adalah la ilaha illallah. Tapi bila dah masuk lain daripada kita dah mula nampak tu. Padahal Allah jadikan tu bukan tujuannya untuk mengukurkan kita tetap Allah lah. Daripada sekalian semuanya yang Allah janjikan, Allah tu lebih mustahil. Ini yang maknanya racun Yahudi ni dah masuk dalam sistem Islamik kita. Bukan sistem dunia, Islamik kita. Dia tahu cara nak rosakkan Islam adalah tukarkan sistem tu daripada mengesakan Allah kepada sistem yang ni tadi. Jadi banyak belajar nak kau dapat sijil nanti nak kau boleh. Saya cakap dengan orang banyak cakapnya. Tak bayar pun apa sangat, tak dapat sijil pun tak boleh. Sijil nanti kita nak masuk universiti, nak naik tingkatan pelajaran lagi. Kalau tak ada sijil, kita tak boleh. Kena ambil SPM mana awak. Dah ambil SPM ada sijil, dia nak masuk universiti Azhar, senang. Kau ni tak faham aku cakap ni. Ini dulu aku dah pernah berdebat dengan orang begini. Ini salah. Kan? Bukan sebab sijil kau boleh belajar di universiti. Kan? Tu. Banyak dulu orang dulu tak belajar universiti, tapi profesor dalam universiti tu dia berkata kaunselor lah. Bagi dia PhD. Pernah tak kita dengar? Dia tak belajar universiti, tapi orang bagi dia kerana pelajaran PhD di bawah dia. Allah bagi dia ilmu, dia lebih hebat sampai pensyarah dalam universiti. Ketua tu dia panggil apa? Ketua dalam universiti tu. Dia kaunselor ke apa? Bukan? Dia panggil orang ni yang tak ada sijil langsung ni. Tolong bagi tahu kat orang yang dapat PhD ni satu-satu kata-kata yang lepas tu dah habis dia ucap, dia bagi nasihat.
dia bagi ni lebih tinggi daripada PhD orang. Padahal dia tak pernah belajar pun, ambil sijil SPM pun tak pernah. Pernah tak kita dengar macam tu? Tapi ditutup. Betul? Tu saya cakap. Banyak. Jadi janganlah kita jadi tak nampak buta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya ilmu tu lebih tinggi. Bukanlah saya tak bagi PhD tu. Takkan tak bagi ambil sijil. Tapi jangan bergantung. Sebab ni sistem Yahudi. Dia akan ajar kita macam mana pun nanti kita akan nampak upah ni tadi. Macam Rasulullah tadi kan. Sahabat tu hebat dah tu. Tapi bila last mesti dah nampak upah. Tapi kalau tak ada upah tu macam mana? Tak ada. Berjalan macam mana? Kan? Jadi kita tengok lah. Kalau dah terbiasa dengan sijil tu. Bila tak ada sijil nak belajar masuk universiti. Nak ke? Nak tak kita belajar kat universiti? Tak ada sijil sekarang. Nak ke? Tak nak kita hantar anak kita. Betul? Sebab kita dah diajar gitu. Buta dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita dah Allah Ta'ala, kita tak peduli dapat sijil ke tak dapat sijil. Anak saya periksa, bukan saya nak cakap saya hebat. Daripada darjah 1, daripada sekolah menengah, dia punya periksa nombor 1 ke nombor 3 ke 14 ke 20 ke. Saya berapa peduli. Ustaz dia datang suruh sains, saya sains. Anak awak ni belajar dia teruk ni. Apa, janji dia tauhidkan Allah. Saya cakap, ya anak awak ni baguslah ni. Kita tak peduli. Yang penting dia mengesahkan Allah. Tetap dia bagus ke tak bagus ke pengangkatan dia, saya tetap yang penting dia mengesahkan Allah. Betul? Kita tak begitu. Kita bergantung kepada nombor 1, anak aku nombor 1. Anak aku dapat sijil ni, anak aku dapat master. Kita berceritakan. Tapi anak kita tu ketakwaan pada Allah tak ada, tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak rasa macam. Padahal tu lebih mustahil. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan saya cakap tak boleh ambil sijil, tapi jangan bergantung. Kita dah terbiasa sekarang, jadi kita seolah-olah habis syirik kita kepada Allah. Awal-awal kita dah hanya ajar anak kita syirik. Ustaz kita ajar syirik, kita pasal tak faham syirik tu macam mana, kita tak belajar kenal diri kita Allah. Kita tak tahu laku syirik tu pun kita tak tahu. Padahal kita hafal Quran, hadis, tapi inilah racun Yahudi. Biar kita pandai-pandai, tapi dengan Allah masalah. Bila masalah kita tak mengundang pertolongan Allah. Kehidupan kita 24 jam adalah nak mengundang pertolongan Allah. Nak mengundang pertolongan Allah, sentiasa hilang rasa keakuan diri. Datanglah pertolongan Allah macam-macam cara, jangan dipikirkan. Itu yakinlah. Jadi tanamkan anak-anak kita begitu. Dia nak ambil sijil, ambil lah. Lantak kau nak sijil macam tinggi, tapi dia tetap mengesahkan Allah. Tinggi mana pun ilmu dia, tak heran. Yang dia takut adalah tidak mengesahkan. Ada keakuan diri, dia takut. Gitu aja anak kita depan. Ini dah lari, sistem kita dah lari tajuk dah. Ni saya nak ingatkan balik. Sebab Imam Mahdi nak keluar tak lama lagi. Sistem dia gitu lah. Kalau nak berjaya, tak ada lain cara. Itulah yang Rasulullah tinggalkan. Al-ulama warasatul. Mesti begitu, buang keakuan diri. Ulama yang betul-betul waris kepada aku. Tak ada. InsyaAllah saya cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina